agama, wasiat iman, yang mana saya harap kalau pertemuan akan datang dapatlah kita beri kitab ini. Ada yang Jawi, ada yang Rumi. Yang Jawi, ada yang Jawi, ada yang Rumi. Yang Rumi warna hijau, ada sokaba, hardcover warna biru. Kalau yang Jawi inilah warna merah kesumbar. Merah kesumbar, merah jambu. Kita orang lain merah macam merah. Merah hati, merah darah, merah ulasan, merah jambu. Ini merah kesumbar. Jadi kalau kita tengok kesumbar tu, warna merah ini merah kesumbar. Kitab yang ditulis oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dan diterjemahkan oleh Habib Ahmad bin Muhammad bin Singapura. Kitab ini kalau kita baca semua di Baitul Aman, kita baca kitab ini seminggu sekali itu 4-5 tahun susah nak khatam. 4-5 tahun susah nak khatam. Jadi kita mengikutlah adatnya setengah-setengah puasa guru kita. Kalau baca kitab-kitab ini, kadang kita ambil beberapa tajuk-tajuknya saja. Jadi kerana kita diminta tentang ibu bapa, tentang tetapi kerana kita diminta untuk baca tasawuf, maka kita petik bahagian tasawufnya saja. Jadi kita baca, nanti kita baca satu bab. Habis, nanti kita tengoklah. Cara kita belajar depan tuan-tuan guru, kita baca tak ada skip-skip. Kita baca tak ada hanya kita pilih mana tajuk kita suka. Baca muka demi muka, baris demi baris, perkataan demi perkataan. Apa yang patut dijelaskan sampai kita faham. Kemudian, jadi kalau kita baca kadar sekarang ini, kita nak begitu waktu terhad. Kerana apa? Saya semuanya sebulan sekali. Kalau seminggu sekali pun memakan 5 tahun, sebulan sekali kali 4 lah. Kali 4. Jadi berapa 5 kali 4? Memakan 20 tahun. Boleh sempat hidup ke tidak? Wallahu alam, tak tahu. Jadi apa? Kita petiklah subjek-subjek yang diperlukan. Sebelum kita mula baca kitab ini, kita bincang tentang pentingnya belajar ilmu tasawuf. Apa ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf tu nak jadi orang sufi. Ilmu tasawuf tu pasal itu ilmu orang-orang tarikat rupanya. Ilmu tasawuf kalau salah belajar sesat. Ilmu tasawuf diambil pada pelajaran Imam Al-Ghazali. Dalam kitab Ihya Ulumuddin banyak hadis-hadis yang tak tentu mana sumbernya. Ilmu tasawuf kalau kau belajar silap-silap nanti jadi tak betul. Itu semua cakapan orang tentang ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ilmu bid'ah. Astaghfirullahalazim. Ilmu tasawuf ini adalah satu rukun daripada rukun agama. Bagaimana kita boleh petik yang sedemikian itu? Berdasarkan sebuah hadis Nabi yang panjang. Pada suatu hari ketika Nabi SAW sedang duduk bersama para sahabat, ada di situ Sayyidina Umar. Maka datang seseorang yang bersih pakaiannya, hitam kilat rambutnya, tak ada gaya orang-orang dari orang luar, tak ada gaya dia ni orang musafir, macam orang tempatan, orang lokal. Tapi tak ada di antara mereka yang kenal siapa ni. Datang menghadap Nabi SAW, maka duduk berhampiran dengan Rasulullah, maka sehingga lutut bertemu lutut dengan Rasulullah. Dia pegang peha Nabi. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, heran pada sahabat semua, siapa orang yang begitu rapat dengan Rasulullah. Maka bertanya dia kepada Nabi kita, khabarkan aku tentang Islam. Nabi sebut 5 perkara, 1, 2, 3, 4, 5. Benar engkau? Oh, tercengang Sayyidina Umar. Dia yang bertanya, dia yang bilang benar. Siapa pula ni? Siapa yang guru? Siapa yang mengajar? Siapa yang nak diajar? Kemudian ditanya, khabarkan aku tentang iman. Nabi pun khabarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 rukun iman. Kemudian ditanya, khabarkan aku tentang ihsan. Ilmu tasawuf. Hendaklah kau sembah kepada Allah Ta'ala, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaklah kau sembah kepada Tuhanmu seolah-olah kamu melihat kepadanya. Seandainya tidak dapat kamu melihat kepadanya, bahawa sesungguhnya ia melihat kepada kamu. Jadi rukun Islam Nabi sebut 1/3, satu persatu sampai 5. Rukun iman pun begitu. Tetapi tentang bab tasawuf ini Nabi tak bilang ihsan tu kau kena belajar tasawuf. Tak. Ihsan itu Nabi terus sebutkan resultnya.
kau mencapai ihsan apabila kau dapat sembahyang ataupun kau dapat melaksanakan ibadat sehingga benar-benar menghayati seolah-olah macam kau nampak Tuhan. Tapi bahawa sesungguhnya kalau kau tak nampak Tuhan, paling tidak kau kena sedar Tuhan tengok kau. Dan ini bukan perkara senang. Ini perkara senang. Itu nak capai martabat itu tu macam mana jalannya? Itulah ilmu tasawuf. Itulah ilmu tasawuf. Kemudian diteruskan tanya lagi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, khabarkan aku tentang hari kiamat. Sebab itu setengah ulama tukilkan daripada hadis ini bahawasanya rukun agama bukan 3, 4. Setahu kita 3 kan? Islam, iman, ihsan. Maka pada akhir ini setengah ulama menukilkan rukun agama itu 4. Keempat inilah tentang tanda kiamat. Maka khabarkan aku tentang bila kiamat. Maka apa ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada yang datang ini? Nabi bilang, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Dan itu ada explanationnya kenapa Nabi jawab sedemikian. Pada babnya, topiknya akan dibincang, bahas lebih dalam pada perkara ini. Maka berikan aku tanda-tandanya. Nabi pun beri 2 tanda. Tanda ni juga very abstract yang Nabi jawabkan. Jadi 4 soalan di situ, 2 secara detail, thawabit, tetap. 1 majazi, iaitu very apa kita bilang macam berkias begitu. Dan yang keempat, dia membincangkan tentang perkara-perkara tahawulat, peredaran zaman. Kemudian orang ini pun beredar. Maka bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sekalian para sahabat, siapa kamu tahu siapa yang datang tadi? Mereka berkata, hanya Allah dan Rasulnya saja Maha mengetahui. Adalah yang datang tadi Jibril, mengajar kamu tentang urusan agama kamu. Mengajar kamu tentang urusan agama kamu. Jadi urusan agama kamu itulah Islam, iman, ihsan dan mengetahui tanda kiamat. Mengetahui tanda kiamat. Jadi inilah apa? Asal sumber kita punya mempelajari ilmu tasawuf. Dan apa perlu kita belajar ilmu tasawuf ya? Ilmu tasawuf ni heavy belajarnya. Ilmu tasawuf ini bukan satu ilmu yang kita sambil duduk sambil dengar-dengar. Ilmu tasawuf adalah satu ilmu yang tak ramai orang minat nak belajar dan tak ramai orang yang sanggup nak mengajar. Ilmu tasawuf ini. Ilmu tasawuf ialah ilmu yang membahaskan tentang hati, kerja hati, bagaimana kelakuan hati. Bukan hanya apabila kau nampak satu orang jahat, kau boleh pukul ataupun tidak, kau boleh tengking dia ataupun tidak. Ilmu tasawuf membincangkan kau boleh nak suka dia atau tak suka dia ataupun tidak. Itu maksud ilmu tasawuf, kerja hati, the reaction of the heart. Mau gembira tak gembira, perkara satu perkara berlaku, kau nak sedih ke kau tak nak sedih, kau nak terima ke kau tak terima. Semuanya tu ada detail-detailnya. Semuanya tu ada yang patutnya dan ada tak patutnya. Maka belajar ilmu tasawuf, kita tahu macam mana nak react hati kita terhadap apa jua perkara berlaku. Ilmu tasawuf itu. Dan ilmu tasawuf ini, oleh kerana dia membincangkan tentang hal ihwal hati, matlamatnya mengosongkan hati daripada apa-apa yang tak sepatutnya ada dalam hati. Hati itu satu box ibarat yang Allah letakkan dalam diri kita. Situlah tempat konten iman, ikhlas, reda, tawakal, sabar, syukur, ilmu, semuanya dalam hati. Maka tempat pertaruhan yang penting gini perlu kau bersihkan, perlu kau jaga supaya dia dapat betul-betul receive all di sifat-sifat dalam dia dan memancarkan balik sifat ini pada diri kita. Bagaimana caranya nak dapat hati kita yang begitu? Kita pun ada hati, tapi selama ini kadang-kadang masih tak sabar. Bukan kadang-kadang, selalu tak sabar. Dan selalu tak syukur. Dan memang tak pernah kenal erti tawakal. Setakat sebut saja, tapi sebenarnya belum tawakal kita kepada Allah Ta'ala. Macam mana nak capai sedemikian? Ada prosedurnya, ada stepsnya. Yang bukan setakat kau belajar begitu saja. Anak belajar bab sabar, anak dah jadi sabar. Belum. Dah ada langkah-langkahnya. Ada payah susahnya.
ada jatuh bangunnya, ada pencapaiannya, ada peningkatannya, ada pendekatannya. Itu yang dikatakan qalbun salim, hati yang sejahtera. Yang mana firman Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada manfaat harta benda dan anak pinak kecuali yang tampil pada Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera itu apa? Hati yang kenal Tuhannya, hati yang cinta Tuhannya, hati yang rindu Tuhannya, hati yang tahu menghargai pemberian Tuhannya dengan bersyukur kepada Tuhannya, hati yang reda terhadap apa pun perbuatan Tuhannya kerana dia Tuhan aku hamba, hati yang sabar apapun Tuhan aku kepadanya, dia tidak belete dan tidak rasa meradang pun dalam hati. Hati yang tidak ada pemarah, hati yang benci apa yang dibenci oleh Tuhannya, iaitu perkara-perkara keduniaan dan perkara-perkara kelalaian. Itu qalbin salim. Qalbin salim juga adalah hati yang tidak ada berpenyakit, tidak ada kotor. Kenapa? Kalau dia ada yang opposite-nya, dah tentu yang diadawan tidak akan zahir. Kalau ada bersih, dah tentu tidak ada kotor. Kalau masih ada kotor, sudah tentu namanya belum bersih. Kau cuci ini sudah bersih, Bu. Ini masih kotor, macam mana kau bilang bersih? Jadi kalau masih ada kotor, macam mana nak zahir segala sifat-sifat yang kita katakan sifat-sifat kebersihan dalam hati? Maka rupanya kena bersihkan dulu. Daripada apa? Segala whatever kekotoran yang dalam hati. Kau tahu apa kotoran dalam hati? Dipelajari dari ilmu tasawuf itu. Dengki, hasad, ujub, riak, takabur, cinta dunia, marah, semuanya itu. Kau boleh nampak ada penyakitnya, nampak stainnya. Tak boleh nampak. Kenapa? Masih terselaput dengan segala dosa-dosa yang luaran. Dosa luaran tu datang daripada mana? 2 biji mata, 2 telinga, lisan, alat kelamin, perut, tangan, kaki, semua itu. Jadi balik kepada semula ayat biqalbin salim itu tadi. Hari yang mana tidak ada manfaat segala harta benda dan anak pinak kecuali yang tampil pada Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera. Hati sejahtera ialah hati yang tenang, cool, relax pada hari itu. Hari mahsyar, hari kebangkitan, yaumil qiyamah. Pada hari itu kita semua pasti akan tampil berdiri, engkau sebagai hamba menghadapi hari hisab depan Tuhanmu. Pasti. Pada hari itu semua jiwa gentar, takut. Semua hati kecut. Para nabi pun tak berani nak bersuara hingga mereka mengatakan nafsi, nafsi. Para malaikat pun mengeluh pada hari itu, ya Allah, sesungguhnya kami telah tidak menyembahmu dengan sebenar-benar sembah, ya Allah, kerana melihat betapa besarnya kerajaan Allah Ta'ala pada hari itu. Malaikat pun mengeluh. Pada hari itu hati insan kecut, resah, gelisah, bimbang, huru-hara. Matahari sejengkal atas kepala. Puluh ribu tahun diri tak makan, tak minum, tak berpakaian, tak ada shelter, tidak hidup, tidak mati. Begitu keadaannya hari. Tapi ada hamba-hamba Allah Ta'ala yang tenang jiwanya, dapat layanan dari Tuhannya, diberi makan, diberi minum, diberi pakaian, sehingga pendek dia rasa hadir pada mahsyar itu. Macam mana boleh dapat hati yang senang pada hari itu? Semua makhluk gemetar dan takut, kau boleh relax. Macam mana boleh hasil sedemikian itu? Nabi SAW menyebutkan bahawasanya tidaklah kita dibangkitkan kecuali dalam hal keadaan sebagaimana kita dimatikan. Bagaimana kau mati, begitulah kau dibangkitkan. Dan tidak pula Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita kecuali dalam hal keadaan sebagaimana kita menjalani kehidupan kita. Jadi orang yang tampil pada yaumil mahsyar, pada hari hisab, pada yaumil qiyamah, pada hari hebat dan gentar itu dengan hati yang tenang, bermakna dengan hati yang sejahtera, bermakna dia meninggal dulu dengan hati dia pun okey, sejahtera. Macam mana dia boleh meninggal dalam hati sejahtera? Kerana sepanjang hayatnya hidupnya dengan berhati yang sejahtera. Maka perlu hasilkan hati yang sejahtera. Tak dapat tahu hati sejahtera, apa itu penyakit hati, bagaimana obatnya, bagaimana penawarnya, bagaimana nak mengelakkannya, bagaimana nak peliharanya, bagaimana nak menggilapnya supaya dapat bercahaya. Dapat satu persatu ditangani, maka sampailah kita satu tahap dapat menjalani hidup dengan hati yang bersih, hati yang sejahtera. InsyaAllah meninggal dunia pun dengan hati sedemikian, bangkit mahsyar pun dengan hati sedemikian. Itu peri pentingnya ilmu tasawuf. Ilmu tauhid kita belajar secukupnya, ilmu fikih kita belajar sekadarnya,
Ilmu tasawuf kita belajar sedalam-dalam dan seluas-luasnya. Ilmu tauhid tak boleh belajar semau-maunya, belajar secukupnya. Kalau kita tengok kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali begitu tebal, bab tasawuf hanya berapa lembar saja kiranya. Kalau kita tengok kitab Syiarus Salikin, kitab Jawi kita, dalam begitu tebal juga 4 jilid, yang tentang bab tasawuf, bab tauhidnya pun hanya berapa lembar yang pertama sahaja, tidak sampai setengah jilid pun, suku jilid pun tak sampai, berapa lembar saja kiranya. Kenapa? Kalau kita tengok kitab tauhid Habib Abdillah Al-Jufri, dia bilang ini ilmu tauhid yang lengkap, hanya berapa muka surat, tipis kitabnya saja. Kerana belajar ilmu tauhid hanya secukupnya. Itulah ilmu tauhid. Tak boleh kau nak kupas, syarah, beri contoh, beri itu, beri ini. Kerana ilmu tauhid itu adalah kau membicarakan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, perkara-perkara yang hanya dikhabarkan oleh Allah Taala. Tak boleh ulama nak kupas semau-maunya. Maka ilmu tauhid itu, kata Imam Al-Ghazali, kalau engkau bukan ahli, jangan kau kupas ilmu tauhid. Kalau engkau bukan ahli, kau cuba nak kupas ilmu tauhid, maka berzina dan minum arak itu lebih afdal buatmu. Zina dosa besar, arak dosa besar. Tapi kau kupas ilmu tauhid sedang kau bukan ahli, jauh lebih besar dosanya, kerana kau mensifat-sifatkan Allah Ta'ala dengan akal fikiranmu. Jadi belajar ilmu tauhid hanya secukupnya sahaja. Belajar ilmu fikih sekadarnya. Tak semua fikih fardu ain. Ada fardu kifayah, ada sunnah. Kitab Sabilal Muhtadin kita tu, kitab Jawi kita tu, banyak perkara dalamnya fardu kifayah. Belajar yang detail-detail permasalahan. Masalah kalau begini bagaimana? Masalah kalau begini bagaimana? Itu kitab fikih kita. Kebanyakannya menjadi fardu kifayah. Tak payah semua orang tahu pun. Contoh, dalam rukun Islam yang 5 tu saja, rukun Islam. Tapi mempelajari setiap daripada rukun Islam itu pun bergantung pada kadarnya yang kita bilang. Sembahyang, semua orang kena tahu. Maka cabangan dalam sembahyang, wuduk, tahara, tutup aurat, semua orang kena tahu. Bab puasa, semua orang kena tahu kah? Tidak juga. Orang baru masuk Islam lepas hari raya, tak payah kau ajarkan dia puasa dulu. Masuk Islam cuma kasih tahu Islam tu kau wajib puasa pada bulan puasa, dah itu saja dulu. Apabila dah dekat bulan Rejab Syaban, baru bilang ni hukumnya begini. Besok nak puasa hari hajar pun baru boleh. Belum jadi fardu ain bagi orang itu. Baru sebut ni rukunnya begini, ini batalnya begini. Kadar waktu yang diperlukan. Zakat pun gitu. Setakat kita belajar yang zakat itu wajib. Zakat harta sekian nisabnya, haulnya begini. Berapa banyak nak keluarkan? Itu saja. Ada di situ zakat ternakan, zakat tanam-tanaman, zakat harta galian, zakat harta peninggalan orang-orang jahiliah. Berapa persennya? Setakat itu saja. Tentang bagaimana nak sukat, bagaimana nak taksir kebun tamar, bagaimana nak kira berapa ekor kambing maka berapa keluarnya, berapa pecahan lembu berapa keluarnya, berapa ekor unta lembu betina kau keluarkan ke, lembu jantan keluarkan ke, secara detailnya. Tak wajib kita belajar. Kau tak pernah ada kambing, kau tak pernah ada lembu, cuma tahu ada zakat kambing, zakat unta, sikit lebih kurang begitu saja. Detail-detailnya tak wajib belajar. Maka itu ulama bilang, belajar ilmu fikih sekadarnya. Kadar yang kau perlu kau wajib belajar. Wajib belajar sampai bab jual beli ke, kadar kau perlu kau belajar. Kita ada nak beli barang, ada nak sewa rumah, kau belajar bab itu saja. Kau ada meniaga apa? Meniaga goreng pisang, meniaga rojak, kau belajar bab jual beli rojak dan goreng pisang saja. Tak perlu kau belajar tentang meniaga perkapalan dan segala perindustrian besar, tak perlu. Apa yang perlu pada perniagaanmu saja. Jadi belajar fikih sekadarnya. Amma belajar tasawuf dan belajar fikih, fardu ain ada, fardu kifayah ada. Memadai, mufti mengetahui, qadi mengetahui, yang lain tak tahu pun tak berdosa kiranya. Seperti ilmu tengok anak bulan. Mesti everybody kena panjat bukit teropong ke tengok anak bulan? Tidak, orang-orang tertentu saja. Kita selama ni tak pernah pun tengok anak bulan, tak tahu kan? Bukan kerana tak dituntut bagi kita. Tetapi ilmu tasawuf semua orang kena belajar. Dan semua orang kena belajar semua ilmunya. Sedalam-dalam seluas-luasnya ilmu tasawuf. Kenapa kena semua orang? Kerana semua orang ada hati.
dan semua hati boleh dibolak-balikkan, dan semua hati boleh ditipu, dan semua hati akan gemetar pada yaumil mahsyar. Maka semua yang mempunyai hati kena belajar ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf kau kena belajar sedalam-dalamnya. Kenapa kena sedalam-dalam, seluas-luasnya? Kenapa tipu daya syaitan juga selengkap-lengkapnya. Di mana tahap kau berada, di situ dia menanti untuk nak kelecek hati kau. Di mana kau berada, begitu dia ada untuk nak membolak-balikkan hati kau, nak sampai jadi ujub, riak. Dia boleh buat engkau dulu bermaksiat di kelab malam, sekarang bermaksiat dalam masjid. Sekarang kau bermaksiat di sisi Kaabah pun boleh, kalau kau tak betul-betul jaga hati kau. Tak kita dengar hadis Nabi SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi lal ju' wal atash. Berapa ramai orang puasa tak hasil puasanya, maknanya puasa juga, niat juga, lapar juga, dahaga juga, tapi kerana ditipu syaitan, laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash, tak hasil daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Jadi orang puasa pun ada tipu daya syaitan, orang mengajar ada tipu daya syaitan, orang dah jadi mufti ada tipu daya syaitan, orang dah jadi wali pun ada tipu daya syaitan, orang dah jadi nabi pun masih nak diganggu oleh syaitan. Nabi Isa berapa kali didatangi oleh iblis. Nabi kita pada malam Mi'raj masih dikejar oleh jin afrit. Nabi Isa didatangi oleh iblis nak menyesatkan Nabi Isa. Isa, kau ni betul-betul Tuhan tau. Kau jangan tak tahu kau ni anak Tuhan, kau yang betul-betul Tuhan. Nabi Isa nak digodanya iblis. Nabi Isa bilang tidak. Hanya Allah Ta'ala saja Tuhan cipta langit dan bumi. Dia Tuhan di langit, kau Tuhan di bumi. Mana ada makhluk boleh ciptakan haiwan hidup, burung, kau tiup terus dia hidup. Itu kan kerja Tuhan. Mana makhluk boleh mati, hidupkan orang sudah mati? Kau boleh. Itu kerja Tuhan. Kau Tuhan lah. Kau ngaku saja Tuhan. Aku suruh segala bala tenteraku untuk sujud kepada engkau. Nabi Isa dia nak goda. Nabi Isa marah meradang dengan dia. Apa iblis bilang? Kau punya marah pun macam Tuhan punya marah lah gini sebiji. Tak pernah marah gini kecuali Tuhan punya marah gini lah. Begitu. Nabi Isa sudah fed up. Nabi Isa mengadu kepada Allah Ta'ala. Maka Jibril pun datang, dikuisnya iblis itu dengan sayapnya terpelanting campak sampai masuk ke laut. Nabi Isa pun nak digodanya. Nabi Isa sezuhud-zuhud manusia, tak ada rumah. Selalu tidur di mana? Tempat-tempat tepi sampah tidur. Nabi Isa. Satu hari Nabi Isa tidur beralaskan batu saja. Iblis kacau dia, itu pun dia nak kacau. Wah, bukan main berbantal kau, relax. Itu pun dia kacau, bukanlah pakai Dunlop pillow ke apa. Nabi Isa pakai batu, iblis dah kacau dia gitu. Ambil batu tu dia lontar, dah tidur berbantal lengan saja Nabi Isa alaihissalam. Nabi-nabi pun digodanya. Nabi-nabi pun digodanya. Itu peri pentingnya belajar ilmu tasawuf, ilmu hati. Dan lebih-lebih lagi belajar hati itu, hati adalah urusan Tuhan. Yang nama hati, sanubari, rohani, jiwa, perasaan, batin, samalah tu semuanya. Yang di dalam tu, yang di dalam kita tu sama tu, dan itu adalah urusan Tuhan. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau tentang roh, katakanlah roh itu adalah urusan Tuhanku. Jadi mereka yang menjaga kerohanian dia adalah dia menjaga perkara yang menjadi urusan Tuhannya. Sebab itu dia dapat perkara-perkara menerusi urusan Tuhannya directly. Sebab itu apabila bersih hatinya, dapat ilmu laduni direct daripada Tuhannya sendiri. Semua kerana apa? Dia menjaga perkara yang menjadi urusan Tuhannya. Jadi itu perkara hati. Dan perkara hati, perkara rohani perlu kau hidupkan dia dari sekarang. Perlu kau aktivekan dia dari sekarang. Perlu kau latih dia, buat dia kerja, kasih dia masuk kerja dari sekarang. Kenapa? Satu masa nanti dia yang aktif, kita dah tak aktif lagi. Bila ketika menghadap sakaratul maut, badan kita dah lemah, dah masuk wayar sana sini, dah di hospital, masuk oksigen, tiba-tiba datang malaikat depan kita menghabarkan waktu kita dah dekat. Siapa yang terperanjat dan melayani cakap malaikat ini? Lidah dah keluar, roh kita. Malaikat apa mula kita jumpa nak meninggal dunia? Malaikat apa mula kita jumpa? Sebagai manusia, first malaikat kita buka hijab, malaikat apa yang mula kita nampak? Malaikat apa? Malaikat apa?
Bukan Israel, bukan malaikat maut, Raqib Atid, pencatat amalan kita. Kami Raqib yang mencatat amalmu, mendampingimu. Kamu selalu bawa kami ke kuliah masjid, kami suka mendampingimu. Banyak markahmu, lihat. Semoga kau dapat tempat balasanmu nanti dinampakkan syurga sebelum dia meninggal dunia. Gembira dia. Mana Israel? Lekaslah datang, cabut nyawaku. Baik itu kita dengar firman Allah Taala, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila tiba ajal, tak boleh anjakkan walau sedetik, tak boleh dimajukan walau sedetik. Anjakkan kita tahulah, minta postpone. Ada yang minta segera, ada yang dah begini. Jadi dia dah tahu markah dia, dah tahu tempat dia. Mana Israel? Lekaslah datang, cabut nyawaku. Dia bimbang sebab syaitan nak menyesatkan dia ni sekarang. Lekaslah datang, tak boleh, tunggu dia datang. Begitu. Dan kalau yang cakap pulanya Atid, kami menjaga rekodmu, kamu lalai, kamu begini, selalu kami bawa tempat maksiat. Malaikat suka pergi naik kelab ke? Malaikat suka hadir majlis mengumpat ke? Hari-hari kita bawa Atid, kita bawa malaikat untuk hadir majlis mengumpat. Astagfirullah, tak patut. Kau nak mengumpat, ajak tuan imam boleh? Ustaz, mari ikut anak nak mengumpat. Ustaz pun tak suka, malaikat lagi tak suka. Kau mengumpat telefon, hello Cik Na, awak dah dengar cerita? Amboi, malaikat kat sebelah tak umpama. Astagfirullahalazim. Nanti dia kutuk, nak meninggal dunia dia kutuk kita. Siapa yang cemas dan takut ini? Roh kita. Nampak Israel lagi, ya Allah, gementar. Siapa yang nampak, yang takut gementar ni? Roh kita. Yang dicabut, nak keluar, tak nak keluar, siapa tu? Roh kita. Kau tak pernah latih dia untuk detik ini, saat ini. Nanti yang dalam kubur dia ketakutan nak jawab, man rabbuka wa man nabiyuka, siapa? Roh kita. Kau tak pernah latih dia untuk ini. Macam mana kau lepaskan dia begitu sahaja? Di dunia kau ikutkan segala kehendak kau, roh kau enjoy, happy, gembira, dapat baju cantik happy, dapat makan sedap happy, itu saja kau punya. Nafsunya kau layan, tak pernah latih dia nafsu yang tunduk, nafsu yang patuh, nafsu bermacam-macam martabat, mutmainnah, mutmainnah, lawamah, mulhamah, ammarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Tak pernah tahu pun tingkatan nafsu aku apa. Yang aku tahu ada ambil diploma, ambil degree, ambil masters, ambil PhD, itu sahaja engkau tahu. Hati engkau sampai tahap mana engkau tak tahu. Bersih, kotor, keladak kau tak tahu. Ya Allah, itu tempat pandang Allah Ta'ala. Tak nak belajar pun ilmu tasawuf. Astagfirullah. Latih hati kita, jadi dia tahu kedudukan rohani ini. Sebab itu kita bilang banyak orang tak suka belajar tasawuf tau. Heavy belajar tasawuf ni. Dan tak ramai orang sanggup mengajar tasawuf. Pasal anak tak layak. Macam mana anak nak ajar tasawuf? Anak tak boleh, takut masuk dalam firman Allah Ta'ala, pandai kau ajar orang tapi kau tak melakukannya, murka Allah Ta'ala. Tidak orang mengajar tasawuf, tidak orang menulis kitab tasawuf dengan niat mengajar. Bahkan semuanya melakukan sedemikian dengan niat belajar. Jadi tidaklah tampil sekian guru-guru tasawuf kecuali dengan niat reminder, find my own self, diriku. Siapa nak dengar, dengarlah bersama. Nak dengar bersama. Tapi nasihatnya untuk diriku. Aku tulis ini untuk pesanan diriku dan aku kongsikan dengan saudara-saudaraku. Itu dia punya niat belajar tasawuf. Jadi bukan kerana ilmu lain boleh. Ana dah mahir repair kereta, sekarang anti belajar sama ana. Ana mahir pembedahan, ana surgeon paling top sekali, anti belajar dengan ana. Tasawuf tak boleh, ana mahir, anti belajar dengan ana. Tak ada. Ana much lower than you all. That's why I'm still learning and I'm sharing this with you. Itu dia punya cara orang mengajar tasawuf. Jadi ini belajar tasawuf, satu ilmu yang tinggi. Nak belajar, nak faham tasawuf, dia bukan benda abstrak, benda hati. Dan boleh faham, bukan tak boleh faham punya, bukan benda susah. Tak boleh jadi gila, jangan bimbang. Tak gila, tidak. Hilang gila ada. Tak jadi gila, insya-Allah boleh. Tak belajar tasawuf boleh jadi gila. Stres gila lah, na'udzubillah. Jadi belajar tasawuf ini, macam mana untuk lebih memudahkan kita memahami ilmu tasawuf ini? Kuncinya ilmu fiqih. Siapa belajar tasawuf tak belajar fiqih, maka jadilah dia orang munafik. Jadi dia orang fasik.
Siapa belajar fikih tak belajar tasawuf, jadilah dia orang munafik. Belajar fikih cantik, sembahyangnya melenting, bacaannya full mark tajwid, tapi tak belajar tasawuf, munafik. Pepat di luar, rencong di dalam, kosong, tak ada apa cerita. Luar bukan main punya solid, markah penuh, dalamnya macam-macam keladak ada. Munafik tu namanya. Jadi belajar fikih tak belajar tasawuf, jadi munafik. Belajar tasawuf, anda masuk tarikat, belajar gini, tak belajar fikih, jadi fasik. Sembahyang kau batal, puasa kau tak sah, wuduk kau tak sempurna, kiranya tak sah ibadat kau, fasiklah tu namanya. Jadi kena belajar ilmu tasawuf, kuncinya mempelajari ilmu fikih. Ada seorang alim di negeri Hadramaut, orang tanya sama dia nak minta Habib Abu Taha Sagaf, nak minta belajar di Kota Sayun, nak minta belajar ilmu tasawuf. Ilmu fikih kau dah sampai mufti belum? Dah sampai level mufti baru belajar ilmu tasawuf. Kita punya ilmu tasawuf bukan level mufti, level tak tahu sini panggil apa, tempat kita panggil noja, tok siap masjid. Ilmu fikih kita ilmu level tok siap masjid. Maka tasawuf yang kita belajar pun kadar tok siap pun jadilah, asal kita dapat belajar. Bermakna ada yang lebih dalam, ada yang lebih tinggi lagi ilmu tasawuf. Jadi semua orang ahli tasawuf faqih. Kau tanya hukum fikih, mereka faham. Tapi tak semua orang ahli fikih sufi. Jadi tak semua orang ahli fikih sufi, tetapi tidak semua orang ahli fikih ahli tasawuf. Tetapi semua ahli tasawuf adalah ahli fikih. Kerana tidak sampai dia peringkat itu kecuali fikih dia dah clear dah. Fikih dia dah clear, maka itu semua orang sufi adalah faqih. Namun tidak semua faqih adalah sufi. Tapi kalau dia bilang, anak orang sufi, anak belajar tasawuf, tanya bab sembahyang dia tak faham. Faqih tak bermakna mesti kena jadi alim besar boleh kasih fatwa ya. Tapi dia tahu sembahyang, syarat, rukun semua tu. Anak sufi, anak pemimpin tarikat. Tanya bab wuduk tak faham. Sembahyangnya tak sempurna. Bukan ahli sufi tu. Bukan ahli sufi. Kerana syariat mesti ada, dan tasawuf ni hakikat tinggi lagi. Tak ada yang tinggi kecuali sudah clear yang rendah. Begitu. Jadi nak belajar ilmu tasawuf kena mahir fiqih, Ini adalah isyarat daripada Nabi. Man yuridillahu bihil khair yufaqihu fid din. Barang sesiapa yang Allah Taala kehendakinya mencapai al-khair. Al-khair tu kebajikan. Kebajikan itulah ikhlas, redha, sabar, kebajikan. Nescaya Allah akan memfaqihkan dia dalam perkara agama. Jadi bermakna nak belajar tasawuf, kuncinya ialah ilmu fikih. Nak mendapat hakikat mesti menerusi syariat. Tak boleh direct anak belajar hakikat kerana anak nak tahu makrifat. Nanti lain tu syariat rendah. Tak ada. Bukan, itu semua cakap-cakap tak betul. Tak ikut prosedur punya cakap. Maka saya gembira apabila mana tempat saya pergi banyak orang minta nak belajar tasawuf. Alhamdulillah. Sebetulnya ilmu tasawuf itulah ilmu yang melatar belakangi masyarakat Melayu kita. Sampai kita jadi bangsa yang ada beradab, bertertib, kerana tok moyang kita tak lepas belajar ilmu tasawuf. Sebab itulah anak cucunya dahaga akan ilmu begini. Itulah acuan kita. Kita orang Melayu belajar ilmu tasawuf seperti agak-agak masuk balik dalam acuan. Agak-agak kat luar kan goyang, boleh kena gigit semut, boleh pecah. Aku nak masukkan balik dalam acuan dia. Kau pasang acuan lain, tak boleh, makin pecah. Sebab itu orang Melayu tak sesuai acuan Wahabi, tak sesuai acuan Syiah, tak sesuai acuan lain. Sesuai acuan tasawuf sufi, belajar style Habib-Habib, style tuan-tuan guru, style kiai-kiai, sesuai dengan jiwa kita. Kerana itulah memang pentarbiahan kita, kerana kita dapat ilmu kita, ilmu Islam yang sempurna, ahli sunnah wal jamaah. Itulah jiwa kita lengkap. Sebab tu orang Melayu kalau belajar bab lain semua, mereka pun sebetulnya tak sesuai dengan acuan tu. Sebab itu kau tengok jadi ganas, jadi apa semua yang tidak-tidak. Itu menunjukkan tak sesuai, jadi pecah. Yang sesuai acuan untuk semua manusia, dan itulah acuan dipilihkan untuk kita bangsa Melayu, acuan orang yang ahli tasawuf. Acuan orang-orang ahli tasawuf. Sebab itu orang Melayu kalau belajar tasawuf dia happy bukan main, seperti dapat benda yang hilang.
Itulah acuan kita. Kau masuk dalam acuan itu, selamat, agak-agak kau tak jadi pecah balik semula, sempurna, terpelihara. Alhamdulillah, apabila kami tanyakan nak ilmu apa, semuanya nak ilmu acuan, Alhamdulillah, petang ni kita masuk balik dalam acuan kita, maka terbentuk balik semula, insya-Allah. Kita punya kelas habis pukul berapa? Ya? Tak, maaf, pukul berapa? 4.30 ya? Asar pukul berapa? 4.24. Habis kita habis pukul 4.30. Sebelum asar lah, 4.20 kita berhenti begitu ya. Okey. Apa? Sebelum kita mulakan, ini kitab penulisan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, seorang ulama besar di negeri Hadramaut, imam pada zamannya. Bila? Lebih kurang 400 tahun dahulu. Tentang kewalian dan karamahnya, insya-Allah apabila kita lebih mengenal akan penulisan beliau, dapat kita faham tentang ketokohan beliau ini. Buta orangnya, tapi mata hatinya lebih terang daripada yang celik. Kalau kita baca awal-awal kitabnya, nanti dia bilang, oh ini akan aku sebut pada bab sekian, pada peringkat sekian. Orang nak tulis buku, dia tulis buku, kemudian dia susun, dia compile, dia tengok, oh ini patut ini dahulu, ini kemudian, pasal ada nota-notanya, walaupun tulis tangan dahulu. Tapi beliau ni dengan dia tak tulis, dia buta, dia tak menulis, dia selalu orang cakap, orang tulis, tapi dalam mind dia ni dah ada struktur kitab dia. What come first, what come next, apa nak ditulis, apa nak dimention, perkara apa nak disebut penghabisan, semua kitab begini tebal dalam otak dia. Semuanya begitu. Habib Abdullah Al-Haddad. Oh, kitab ulama tarim rupanya kita tak pernah belajar ulama Hadramaut. Kita katakan tadi, nama As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bukan nama yang baru dalam alam Melayu kita. Kita sahaja baru dikenalkan petang ini. Bersyukurlah. Kerana apa? Kita masuk dalam grup orang yang memang dah kenal beliau ini. Kita semak kitab-kitab Jawi kita yang lama-lama, seperti kitab tasawuf kita yang masyhur, kitab Siyarus Salikin. Syekh Abdul Samad bin Abdul Karim Al-Falimbani menulis kitabnya itu banyak tukil kalam Habib Abdullah Al-Haddad. Sebagaimana yang telah berkata Maulana Al-Arif Billah As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad 300 years ago, ulama Melayu kita dah tukil kalam dia. Kalam dia dah sampai pada benua Melayu kita ini as early as zaman dia sendiri. Bukan perkara yang baru. Yang kau dengar orang baca Qasidah Qad Kafani Ilmu Rabbi, semua dia punya. Yang kau kita dengar macam-macam apa Qasidah-Qasidah kita dengar dah orang baca-baca semua tu kan. Semua tu kebanyakan daripada himpunan Qasidah beliau ini. Buta, tapi penulisannya lebih daripada orang yang celik. Kalau dalam Qasidah-Qasidahnya nanti di antara beliau menyebutkan, sebelum kita baca kitab, kita perlu mengetahui sedikit profil tentang penulisnya. Maka kehidupan ini seperti dahan yang berhayun, ranting di hujung dahan berhayun, maka daun-daunnya pun mengeluarkan di sisinya bunga-bunga yang mekar beraneka warna. Dipukul angin berhayun-hayun, maka akan tiba-tiba jadi kering dan hancur dan tandus dan kering dan gersang, sehingga lautan pun boleh kering sehingga paus tak dapat berenang. Kau buta tau. Kau tinggal negeri Hadramaut, mana kau nampak ini hayun itu semua, laut, paus, apa semua. Wali min awliyaillah, mata hatinya dalam. Nombor satu, dia tak nampak. Nombor dua, negeri Hadramaut tak ada bunga, desert. Mana cerita dia tahu? Bukan dia pernah pergi negeri yang ada taman-taman semua, tapi dia cerita. Dan dalam kitab dia ini, kalau kita baca bab puasa, bab apa semua, kita bacalah, tercengang kita. Apabila aku sampai negeri Hadramaut, aku heran. Dia baca bab puasa, hendak orang berpuasa jaga buka, jangan buka tempat sembarang, buka dengan siapa mau jaga, buka apa mau jaga, jangan buka yang paling tertib, begitu begini. Kita perkara yang dia cakap banyak dalam kitab dia ni,
Benda yang tak ada di negeri Hadramaut sekarang pun tak ada. Ini kan pula 400 tahun dulu. Tapi dia mention dan sangat applicable bagi kita di negeri kita. Oh, dia mention tentang Indonesia, dia mention tentang KL, mention tentang Singapura. Masya Allah, wali min awliya. Allah Ta'ala melantik dia jadi juru nasihat kita. Orang yang 400 tahun dulu menasihatkan kita orang sekarang ini. Subhanallah, ha? Bertuah kita dapat baca kitab beliau ini. Rasulullah ada menyebutkan, di antara sebab-sebab kita suka baca kitab-kitab lama-lama begini, penulisan ulama-ulama silam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan akhir zaman orang awamnya jahil, orang alimnya fasik. Orang awamnya siapa? Kita lah. Jahil, kanan kau tak tahu, kiri kau tak tahu, depan kau tak tahu, kau pun tak tahu. Kalau orang jahil nak minta tolong siapa? Orang jahil bikin apa semua semau dia. Orang jahil semuanya tak faham. Orang jahil semuanya asal boleh. Termasuk kita. Nak minta tolong orang alim, fasik pula rupanya. Bingung aku. Akhir zaman orang alimnya fasik. Maka ambillah orang alim yang bukan dari zaman itu, daripada zaman-zaman sebelum dia fasik. Sebab itu ulama-ulama suka baca kitab-kitab turas. Zaman mereka alimnya belum fasik, belum ada televisyen. Sekarang alim tak alim, ustaz tak ustaz tengok TV. Perempuan joget, perempuan menari, aurat perempuan tak peduli, ustaz tak ustaz, kadi tak kadi, tengok. Tak fasik tu namanya hari-hari kau tengok aurat perempuan. Tak fasik tu namanya, fasik ialah melakukan dosa besar atau mengekalkan dosa kecil. Hari-hari kau tengok kekal masuk dalam register. Rasulullah bilang amal yang paling disuka oleh Allah Ta'ala ialah yang berkekalan walaupun sedikit. Imam Ghazali pandang hadis ini dari kebalikannya sekalipun. Maka amal yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala, iaitu dosa yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala, ialah yang berkekalan walaupun sedikit. Baik itu syaitan tak suruh kita merompak bank, baik itu dia tak gesa kita makan dadah. Pasal apa? Cukuplah kau contribute kau punya apa fee, yuran, keahlian pada syaitan. Dengan hari-hari kau pandang dosa 5 minit, 10 minit memadai, asalkan hari-hari menjadikan kau fasik, na'udzubillah. Zaman ulama ini, ulamanya belum begitu lagi. Zaman tangan-tangan masih putih, zaman hati-hati masih bersih. Yang baca ni pandai-pandailah menimba ilmu. Kerana masih ditulis pada zaman ulama yang masih bersih lagi, begitu. Begitu, sebab itu kita belajar kitab-kitab ulama-ulama zaman dahulu lain. Tapi tak ada, dia tak tahu kita punya masalah terkini kita. Terkini, lebih dari terkini pun dia tahu. Ini para wali min awliya. Contohnya Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim is not kitab 1400 tahun dulu ya. Nabi dapat Al-Quran 1400 tahun dulu. Tapi apa itu Al-Quran? Kalamullah. Kata-kata Allah, bukan makhluk. Bukan makhluk. Kata-kata Allah. Allah tak berwaktu. Allah Ta'ala tidak ada 1000 tahun dulu Allah buat sekian. Allah berusia berapa tahun? Tak ada. Yang nama waktu, hari, zaman, 1000 tahun, minggu, bulan, itu waktu. Yang dilingkungi waktu ialah makhluk. Tuhan tak dilingkungi waktu. Maka Quran bukan adalah satu kitab yang berwaktu. Sebab itu kau baca Quran daripada mana zaman pun kau baca, Tuhanmu sedang bicara denganmu. Al-Quranul Karim itu mukjizat Rasulullah. Kalamullah. Maka apabila ulama-ulama yang damping pada Al-Quran, mereka pun dapat memberi nasihat kepada manusia, applicable nasihat mereka juga sepanjang zaman. Tak ada kau baca ini tak kena-mena, ni zaman dia, kita tak payah belajar. Masih kena sampai zaman sekarang. Ini kitab Habib Abdullah Al-Haddad. Kalau baca Ratib Al-Haddad, macam-macam susunannya beliau ini. Beliau buta, gurunya pun buta. Gurunya Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, guru besarnya. Rumahnya Habib Abdullah Al-Haddad kecil sekali di Kota Tarim, Hadramaut. Kalau kau berdiri pegang silingnya boleh sampai. Biliknya satu. Kalau ada tamu datang siang hari, isterinya duduk sembunyi dalam stor dengan punya panas negeri Hadramaut. Kalau musim panas, bininya duduk atas sotoh tunggu. Tak ada bilik lain. Mengajar muridnya di mana? Di tangga saja, tangga punya naik landing gitu sikit aja gitu, square kecil aja lah gitu, saiz kursi gitu, duduk dengan muridnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi 40 tahun.
Begitu Habib Abdullah Al-Haddad, istimewa. Maka sekarang ilmu dia datang pada kita, kita tatap kitabnya. Ini hari kita belum banyak baca buku, tapi sebagai mukadimahnya untuk lebih mencenderungkan kita tentang kepentingan ilmu tasawuf ini dan ahli-ahlinya dalam bidang ini dan siapa tokoh kita ini. Jadi kita mantap, mempelajari kitab beliau ini. Muka surat 425, menjaga hati dan seluruh anggota. Tulis ya, muka surat 425 apa tajuknya. Jadi apabila balik nanti dia beli kitab ini boleh semak, oh ini yang ustaz cakap. Begitu. Okeylah. Dia sebut nanti menjaga hati dan seluruh anggota. Dia sebut mata, telinga, lidah. Kata ustaz ni nak belajar tentang bab hati. Apa salah Pak disebut tentang mata? Itu belajar ilmu tasawuf ke? Itu bukan belajar tentang bab itu ke? Bab anggota ke? Bab anggota itulah ilmu tasawuf. Kita katakan tadi, the reverse reaction. Hati tidak mana boleh menjadi ikhlas, rida, sabar kalau dia masih berpenyakit hasad, dengki. Dan segala hasad, dengki kau tak boleh kesan kalau dia masih terselaput dengan dosa-dosa zahir. Dosa-dosa zahir daripada mana datang? Maksiat mata, telinga, mulut, lisan, dua tangan, dua kaki, alat kelamin, perut. Itu semuanya. Jadi kau kekangkan ini daripada saluran, daripada kemasukan segala dosa ini. Hati kau satu kali dosa, satu tumpuk. Kau blok segala tumpuk-tumpuk ini semua. Kemudian kau pasangkan taubat, kau betul-betul polish. Maka ternampaklah segala karatnya, dakinya, stainnya. Ada hasad, ada dengki, ada ujub. Baru kau boleh bersihkan itu semua. Baru kau polish. Baru kau boleh hias dan ukir dan lukis dengan ukiran sabar, dengan kau pasangkan mutiara reda, baru jadi kotak yang bertatah indah cantik. Sebab itu nak belajar tasawuf tak boleh tidak, kena belajar 7 anggota. Dalam kitab Penawar Bagi Hati kita sangat detail penjelasannya, tapi dalam kitab ini secara ringkas tak apa, kita baca secara ringkas, apa yang dapat kita jelaskan kita jelaskan. Ketahuilah wahai saudara-saudara sekalian, moga-moga Allah Ta'ala menggolongkan kita sekalian ke dalam kumpulan orang-orang yang lurus dan bersih nalurinya, lahir dan batin, serta mengikuti jejak langkah dan kepercayaan yang hak, benar dan mengamalkan dengannya. Didoakannya kita. Awal petang ini kita dah masuk dalam doanya. Apa doanya? Semoga Allah Ta'ala menggolongkan kita agar termasuk dalam golongan orang-orang yang benar dan lurus. Nanti kalau nampak Habib-Habib nanti minta doa tak? Tak doa. Ini Habib ini doakan kita 400 tahun dulu. Aminkan. Subhanallah, kita mengaminkan doa orang 400 years ago. Masya Allah, pelik kita baca kitab ini. Dah masuk dalam doa dia. Disebut ni orang yang mempunyai naluri yang lurus, lahir dan batin. Not only lahir ya. Lahir, oh syekh, bukan main. Orang salam cium dia bukan main. Lahir. Batinnya, ya Allah, kaki tangan dalam perut. Depan orang pijak semut pun tak mati. Batinnya Allah, perlu bersih lahir, perlu bersih batin. Nak tahu betapa berat timbangan mizan kita nanti, tengok batin kau lebih baik ke zahir kau lebih baik. Batin, zahir okeylah, acceptable. Batinnya cukup baik, tak ada dengki, tak ada hasad. Yang orang tak nampak, sembahyangnya lebih rajin, tawakalnya pada Allah Ta'ala, sabarnya, redanya, syukurnya yang tak nampak. Batinnya cantik, zahirnya sederhana saja, berat timbangannya. Zahir bukan main, perfect, elok sekali, tak ada orang yang tak salam cium dia. Amboi. Batinnya Tuhan saja yang tahu. Ringanlah timbangannya. Nak jadi orang yang berat timbangan, pastikan batin anda terlebih baik daripada zahir anda. Dan inilah yang kita nak belajar. Zahirnya dulu, maksiat zahir, kemudian menembus kepada batinnya. Bagus ilmu tasawuf sofa ni tak ada macam yang mempeningkan kita sangat boleh macam memikat pula hati kita, macam suka pula kita belajar ilmu tasawuf ini. Yang sukalah, yang suka. Mudah-mudahan semuanya suka. Kau suka tak suka, kau wajib suka. Sebetulnya belajar ilmu ni kita not only learn what we like, we learn what we need. Jadi bukan boleh pilih tengok jadual masjid, ni subjek ni bagus anak suka, ustaz ini lagi anak suka. No, you learn what you need, not only learn what you like. Kalau you need, apa kau tak suka, kau kena belajar.
Kadang kalau belajar tasawuf nanti orang-orang benci pasal asyik kena kenin aja. Kena kenin. Nanti yang ada kita belajar tasawuf, malam orang-orang kaum ibu telefon kita besok di office. Ustaz, yang semalam Ustaz cakap tu Ustaz kenin saya ya. Saya terasa sekali tahu Ustaz dia ke minta maaf, saya tak tahu pun siapa depan saya, apa latar belakang dia, sejarah hidup dia aku tak kenal pun, minta maaf. Kalau terkena sebetulnya bukan awak seorang terkena tahu, saya pun terkena juga. Saya pun terkena juga. Kita cakap pasal bab mata, mulut jangan mengumpat orang gini, disedar diri. Ustaz ni perli aku ni agaknya ada yang mengadu pasal dia, pasal aku tentang dia ke apa, dia boleh tanya kita besok hari. Masya-Allah. Belajar tasawuf, aku dah pergi haji, dah jadi jawatan kuasa masjid, dah jadi ustazah, tahu belajar tasawuf bilang kau masih kotor, kau belum tobat, mata kau macam-macam maksiat, kau masih rendah, tak kau tersinggung. Masya Allah, itulah jari mutasawuf dia congkil kudis kita, nanah kita, pedih hati kadang-kadang. Tapi mana injection yang tak sakit, mana obat yang tak pahit. Itu dia punya belajar ilmu tasawuf. Memang peringkat ini awalnya sabar kau belajar, sabar kau cuba laksanakan, akhirnya syukur, nasib baik aku dapat ilmu ini. Bahwasanya antara perkara-perkara yang terpenting atas setiap mukmin ialah memerhatikan dan mengamat-amati gerak-geri segala anggota tubuhnya. Paling penting, jangan do whatever you like. Allah bilang boleh baru kau buat, Allah bilang tak boleh jangan kau buat. Segala 7 anggota kita yang zahir, apa dia 7 anggota? Sebut. Mata, telinga, lisan, perut, alat kelamin, 2 tangan, 2 kaki. Semua ini ada prosedur tau. Semua ada undang-undangnya tau. Ada do's and don'ts-nya. Ada kegunaan dan penyalahgunanya. Ada usage and misuse-nya. Kau dah belajar undang-undang mata. 40 tahun pakai mata tak pernah belajar undang-undang mata. 50 tahun pakai telinga tak pernah belajar undang-undang telinga. Asal kau ingat kau tak tikam orang, kau baik. Asal kau ingat kau tak rompak bank, kau baik. Astagfirullah. Apabila orang tak belajar tasawuf, dia tak tahu, dia dah menyalahgunakan biji mata, telinga, hidung, semua dia dah menyalahgunakan. Menyalahgunakan bermakna mengkufuri nikmat. Sedangkan semua itu akan disoal pada yaumil akhir nanti. Dalam bab ini kita belajar kegunaan biji mata, penyalahgunaan biji mata. Kegunaan telinga, penyalahgunaan telinga. Kalau kau dah selama ini dah menyalahkan guna telinga, maka taubatlah pada Allah Ta'ala dan pakailah pada kegunaannya. Mengawas keduanya, berusaha sesungguh yang boleh untuk memelihara dan menahannya dari terjerumus ke dalam perbuatan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala dan dibencinya, sambil menganjur dan menggalakkannya untuk berkecimpung ke dalam perbuatan-perbuatan yang diridai dan dikasihinya. Jadi segala anggota kena kekang daripada menyalahgunakannya dan kena gesa dan diajak dan didorong untuk dipakai pada kegunaannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, iaitu kebatinan, semua itu akan dipertanggungjawabkan. Semua akan ditanya. Jadi apabila kita bilang mata jangan pandang ini, telinga jangan dengar ini, bukan aku dengki sangat kau tonton TV, bukan aku anti sangat dengan artis-artis dalam radio tu, tetapi ini Tuhan kau yang nak tanya. Tuhan yang kau yang kasih pakai biji mata, telinga. Kalau kau nak sangat tengok maksiat, pakai biji mata yang bukan Tuhan kasih, pakai biji mata lain. Ada? Tak ada. Nak sangat dengar maksiat, jangan pakai telinga ini. Ini telinga Tuhan beri, Tuhan tak izin. Ada telinga lain? Tak ada. Ini semua akan ngadu kepada yang ampunyanya nanti. Ya Tuhan, dia pakai aku untuk tonton ini, tercengang kita, mulut kita terkunci, anggota kita cakap pada Allah Ta'ala, adu apa yang kita dah buat. Kau nak dia adu baik, kau buat baik, dia adu perkara baik. Kalau tidak, dia adu apa sahaja yang kau lakukan.
Nak tahu tak apa-apa dialog lidah kita, mata kita, telinga kita yaumil akhir? Nak tahu apa dialognya? Kau tengok apa kau dah gunakan dia, itulah dialognya. Itulah dialognya depan Tuhan. Ya Allah, hari-hari aku tengok drama swasta, aku benci ya Allah. Ya Allah, hari-hari aku dengar radio. Itulah dialog dia akan cakap pada Tuhannya. Kau tak nak dia cakap itu, padamkan, iris, taubat. Kemudian segala benda yang ini semua, kau tengoklah apa hukumnya nanti. Hati dan semua anggota badan itu merupakan nikmat-nikmat utama Allah bagi hamba-hambanya. Barang siapa yang menggunakannya untuk ketaatan terhadap Allah Ta'ala dan menyerikannya dengan perbuatan-perbuatan menimbulkan kasih sayangnya, itu bermakna ia telah mensyukuri Allah Ta'ala dan memelihara kehormatan anggota-anggota itu serta meletakkan perkhidmatannya pada tempat yang baik. Kerana itulah anggota-anggota yang dicipta dan dijadikan oleh Tuhan. Kalau kau pakai baik-baik, bermakna kau syukur pada Allah Ta'ala. Kalau kau pakai baik-baik, bermakna kau menghargai pemberian Allah Ta'ala. Kalau kau pakai baik-baik, bermakna kau cermat terhadap anggota itu. Kalau kau cermat terhadap anggota itu, maka dia long lasting. Kau boleh pakai dia sampai bila? Bukan hanya sampai tua, sampai qiyamah. Dengan ini 2 biji mata untuk kau bangkit pandang wajah Allah dalam syurga. Biji mata banyak dosa, mana boleh nak sembarang sirat pun tak nampak, dalam buta sembarang sirat jatuh, na'udzubillah. Dengan ini 2 kaki kau bangkit mahsyar. Kau dah menyalahgunakan dia, maka dia rosak, dia tak long lasting. Yaumil mahsyar muka kau kat bawah, kaki kau tak boleh buat pakai untuk jalan, na'udzubillah min zalik. Kaki kau tak dapat tetap sembarang sirat sebab ini kaki sudah tak ada long lasting dia punya fungsinya lagi. Dia punya kegunaan nunggu kau untuk jalan-jalan taman syurga, tak long lasting, maka tak cukup untuk digunakan pada akhirat nanti. Maka harus dia apa? Masuk ke tempat yang tak gunalah. Na'udzubillah min zalik. Jadi semua anggota kita menanti kita bukan jaga baik-baik kesihatan biar sampai tua pun sihat, mata boleh terang, telinga boleh dengar. Bukan hanya sampai tua, sampai dah lepas tua pun nanti kau masih nak pakai biji mata ini, telinga ini, kaki ini, tangan ini, alat kelamin ini, perut ini, semuanya masih nak pakai di sana nanti. Sebab itu perlu jaga. Kau tak jaga, kau rosakkan dia. Kau rosakkan dia pada ketika nak pakai, tak boleh gunakan lagi. Sama dengan alat-alat yang lain, sama segala-gala alat yang lain semua tu. Mesin jahit aja, pakai untuk mesin jahit. Nak jahit baju raya, sekarang kau kasih cucu kau bikin main, dia bikin tonggang, bikin itu, bikin ini patah, ini bengkok. Nak jahit boleh jahit lagi? Tak boleh, raya tak berbaju kau. Begitu contohnya lah. Begitu segala peralatan kita yang ada, ini alat-alat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itulah anggota-anggota yang dicipta dan dijadikan oleh Tuhan. Sebab itu maka ia memperoleh pahala orang-orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala serta balasan orang-orang yang buat kebajikan terhadapnya. Jadi kalau gunakan pada tempatnya, bermakna kau bersyukur. Apabila kau bersyukur, Allah Ta'ala tambah nikmatnya. Apa penambah nikmatnya? Boleh pakai sampai akhirat dan dapat pahala orang-orang yang bersyukur. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Barang siapa membiarkan hatinya serta seluruh anggotanya melanggar larangan-larangan Allah Ta'ala, mencuai dan mensia-siakan perintahnya, Allah beraninya. Ini mata Tuhan pakai, Tuhan kasih, kau pakai untuk buat against Tuhan. Astagfirullah, beraninya. Ini kaki Tuhan yang kasih, kau pakai untuk derhaka kepada Tuhan, kau jalan ke tempat-tempat dilarang oleh Allah Ta'ala. Allah beraninya, tidak pernah menunaikannya, maka ia telah mengkufuri nikmat Allah pada anggota-anggota itu, dan kerana itu ia harus membayar denda dan menerima siksaan Allah Ta'ala. Kena penalti lah. Di hari kiamat kelak, semua anggota-anggota itu akan menjadi saksi
di hadapan Allah atas segala maksiat yang dikerjakan dahulu di dunia. Semua akan saksi, akan jadi tampil. Firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Artinya di hari lidah-lidah, tangan-tangan dan kaki-kaki mereka menjadi saksi terhadap segala perbuatan yang telah mereka kerjakan. Dan firmannya lagi, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi ini dua ayat tadi bilang lidah pun cakap, tapi ayat ini pula lidah dikunci. Jadi maksudnya apa? Lidah dikunci daripada berdusta sebagaimana di dunia. Lidah dikunci daripada membuat alasan sebagaimana di dunia. Tapi dia akan cakap benda yang hak. Maksud dikunci bukan bermakna kalau gitu aku mengumpat baguslah, lidah pun tak boleh cakap nanti orang akhir tak ada komplain. Dia dikunci bukan, dia dikunci daripada buat hilah, dia dikunci daripada nak manipulatekan hukum, dia dikunci daripada nak berhujah semau dia, terkunci daripada yang sedemikian itu. Tetapi lidah akan tetap berbicara sebagai saksi sebagaimana anggota-anggota yang lain. Dia akan tampil sebagai saksi, dia akan boleh cakap. Artinya pada hari itu kami tutup mulut mereka, akan tetapi tangan mereka akan berkata-kata kepada kami dan kaki mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang mereka lakukan. Sebab itu setengah kitab tasawuf seperti kitab penawar bagi hati kita bilang, kau tak boleh lari daripada ini saksi. Pada hari itu no such thing sebagai no witness, evidence not found. Semuanya cukup, witnessnya semua ada. Dan kau tak boleh lari daripada ini saksi. Kau nak ini saksi, bicara perkara baik, kau buat perkara baik, itu sahaja, tak ada jalan lain. Tak ada jalan lain. Ada satu jalan, kau jangan pakai biji mata ini, jangan pakai mulut ini, pakai mulut lain. Ada? Tak ada, maknanya tak ada jalan lain lah. Adapun peranan hati itu, maka ia sebagai kepala anggota dan ketuanya, padanya tergantung segala baik atau buruknya gerak-geri anggota. Nabi SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb. Artinya, ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh itu ada seketul daging. Jika baik daging itu, baiklah seluruh tubuh itu. Jika buruk, buruk pula seluruh tubuh itu. Ia tidak lain melainkan hati. Melainkan hati. Masya Allah. Itu hati. Dia raja segala anggota. Sekarang saya mau tanya, nak tengok betul tak hati itu dia membentuk segala anggota kita, dia raja. Saya mau tanya tuan-tuan, puan-puan sekalian, ente datang ke masjid ni kena paksa tak? Awak datang ke masjid, tahu pula pakai tudung, pakai jubah, elok pulanya, pakai songkok, berpakaian yang elok. Ada orang paksa tak? Kenapa pakai? Pasal hati kita bilang aku nak ilmu, maka badan dipaksa untuk datang ke masjid, dibawa. Macam mana malas sekalipun, kadang-kadang tak malas pun, tapi bermakna hati nak, maka badan datang. Maka hati pula bilang pakaian yang sesuai begini untuk hadir majlis, maka dia pun pakai. Maka hati bilang mata ngantuk macam nak tidur dalam kuliah, kau hidup celikkan, maka mau tak mau pun celik juga. Ya tidak? Kerana siapa yang arahkan tu semua? Hati kita nak. Hati kita rasa miss lesson kalau aku tak datang. Hati aku rasa ini sesuai, ini tak sesuai. Maka terbentuklah kita sebagaimana yang hati kita nak. Bayangkan kalau hati kita nak pergi disko. Bayangkan kalau hati kita nak makan dadah. Bayangkan kalau hati kita nak bermaksiat. Kemana kita sekarang ini? Ke tempat yang dia nak. Kau tak seram ini hati kalau ada begitu. Maka kau kena jinakkan dia, kau kena jadikan dia cenderung kepada taat. Maka segala jasad akan dibawa kepada taat. Begitu juga yang di luar sana. Saya selalu bawa contoh ini, mat rock ni semua, rockers ni semua. Ada orang yang paksa dia gitu. Orangnya lemah lembut, kalau cakap beri bahasa, berpantun-pantun, tapi dengan t-shirt, dengan jeans dia, dengan tattoo dia. Ada begitu. Kena paksa lah, saya kena paksa presiden jadi mat rock. Betulnya jiwa saya ni jiwa asli. Tak ada. Pasal hati kau rocker, maka zahir kau pun jadi mat rock juga.
Tak boleh gitu. Bagaimana hati, begitulah zahirnya. Begitu. Jadi alhamdulillah hati kita pada petang ini hati yang nak ke masjid, maka badan kita sampai ke masjid. Hati kita bilang wajib aku tutup aurat, maka badan kita tutup aurat. Hati kita bilang telinga kau dengar apa ustaz ni cakap, maka telinga kita pun dengar. Hati kita bilang mata kau tahanlah jangan tidur, maka mata kita pun macam mana pun kita bulat-bulatkan nak dengar cakap, umpamanya begitu. Maka tengok macam mana pengaruh hati, contoh Nabi. Dan seharian pun begitu. Jadilah jasad kita yang mengikut hati, bukan hati mengikut jasad. Jasad nak pakai baju baru, hati pun bimbang, aku nak beli baju baru. Tak dapat baju baru, dia sedih, alamak tak dapat baju baru. Asyik idam-idamkan bila nak beli, bila. Jangan, itu hati yang tak bagus. Biar jasad ikut hati. Hati bilang apa yang senonoh, hati yang baik, jasad ikut. Maka kena baikkan hatilah. Adapun anggota yang dimaksudkan itu ialah 7 kesemuanya, iaitu mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Masya Allah, untung kita dapat baca kitab ini. Untung macam kita baca kitab Penawar Bagi Hati. Semua sama silibusnya ya. Semua sama. Kenapa ditukil daripada sumber yang sama? Daripada kitab Imam Ghazali, daripada kitab Qutul Qulub, daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya semuanya sama, masya-Allah. Yang ada orang tak pernah belajar pun bab ini. Kesian. Lepas tu Imam Abu Hasan Asy-Syadzali mengatakan, kalau kau dah jadi syekh dalam bidang kau dah dapat PhD lah dalam whatever bidang, tafsir, hadis, mengupas fatwa atau apa-apa sajalah bidang-bidang agama. Bidang dunia memang tak ada cerita. Bidang-bidang agama kau sampai syekh sekali, masters, PhD, tapi kau belum belajar ilmu tasawuf, ditakuti sampai mati kau masih lakukan dosa besar. Kau tak jaga maksiat anggota, kau tak jaga maksiat hati, ujub, riak, takabur. Tak dosa besar tu namanya, dosa besar. Maksiat hati lebih dahsyat akibatnya daripada maksiat zahir. Penyakit hati lebih parah akibatnya daripada penyakit zahir. Penyakit zahir maksimumnya sampai meninggal dunia. Dalam kubur tak ada orang sakit kencing manis. Dalam kubur tak ada orang sakit darah tinggi. Dalam kubur tak ada orang sakit ginjal. Semuanya tak ada ginjal, tak ada jantung, tak ada darah tinggi, hancur semuanya. Tapi dalam kubur ada kategori orang sakit dengki. Tempat kau di sini, azab kau begini. Dalam kubur ada kategori orang-orang yang kufur, maka barzah kau akan jadi begini. Dalam kubur ada kategori orang-orang yang hatinya ingkar, maka siksa untuk kau begini. Jadi akibat daripada penyakit hati berkekalan sampai ke kubur. Tak pernah kita nak belajar. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, pada petang ini Allah Ta'ala beri kita ilmu ini. Ilmu ini bukan hanya untuk belajar ya, ilmu ini untuk kita resapi, jiwai, dan menjadikan inilah darah, daging dan ketulan hati kita. Ini adalah dua perkara yang sangat berbeza, jauh bezanya. Mempelajari ilmu tasawuf dan menjalani hidup sebagai orang ahli tasawuf. Bab tasawuf, ana boleh explain, ana dah khatam berapa kali. Bab apa yang dia mau, ana boleh ngajar. Tapi dia sendiri tidak berjiwa tasawuf, kau bukan ahli tasawuf. Biar kau belajar pun sikit, tapi tak sampai kau boleh mengajar balik pun tak apa. Tapi bilang bab mata, kau jaga. Bab lisan, kau jaga. Bab hati, kau pelihara. Tu kau orang ahli tasawuf. Tidak bermakna kau dah belajar, bermakna kau dah alim, bermakna kau dah ahli. Bukan. Bidang lain mungkin, bidang tasawuf tidak. Sebab itu tidak ada fakulti tasawuf dalam mana universiti sekalipun. Kita tak tahu, kita tak pernah masuk universiti. Ada satu ustaz datang ke Hadramaut, datang daurah, dia bilang di sini ada belajar tasawuf. Itulah yang sebetulnya tak ada ilmu ini, fakulti tasawuf dalam mana universiti. Tuan-tuan masuk universiti tahu agaknya ada ilmu fakulti tasawuf. Tak tahu, rasanya tak ada. Sini ustaz tu cakap pula, dia bilang tak ada ilmu tasawuf, fakulti tasawuf. Kerana dia punya examination direct from Allah Ta'ala. Dia punya pass dia not just you able to answer. Passnya dapat jadi akhlak baik. Ada orang boleh ukur. Passnya kau boleh dapat jadi ikhlas. Passnya kau dapat jadi tawakal. Passnya kau dapat jadi redha. Ada orang boleh ukur. Tak boleh. Examinationnya from Allah Ta'ala. Ada peningkatannya, ada kehampirannya, ada naiknya, ada jatuhnya, ada gagalnya, ada ulang periksanya. Begitu ilmu tasawuf. Nanti kita akan diuji oleh Allah Ta'ala untuk periksa, untuk naik semuanya, insya-Allah. Wallahu alam bisawab. Saya tak sembahyang asar sini.
saya nak balik Batu Pahat petang ni juga. Saya dah sembahyang Zuhur jamaah kasar, alhamdulillah. Nak balik Batu Pahat. Kita orang Singapura duduk Hadramut, duduk sana nak berdamping dengan orang-orang alim, tapi rupanya kebelakangan ini dihantar oleh Habib Umar atas sebab-sebab tertentu untuk buka kitab di Batu Pahat. Tak dihantar balik ke negeri kita Singapura pun, hantar balik ke Batu Pahat. Sebulan sekali datang ke KL Shah Alam, sebulan kali turun Singapura. Begitu. Jadi untuk berapa lama waktu tak tahu, sebab itu tak berani nak buka kitab besar-besar. Ambil tukil-tukil saja, bolehlah, begitu saja. Demikianlah tuan-tuan sekalian. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa khtim as-salihati a'malana wa ajalna bakin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.